Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Ustaz buka kepada antum sebarang persoalan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah pun Ustaz bagi video sebelum ni, iaitu yang pertama berkaitan dengan sambungan daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, kemudian ayat hukum yang berkaitan dengan arak dan judi, dan yang terbaru adalah berkaitan dengan hukum membunuh di dalam Islam. Kalau ada sebarang soalan boleh diajukan. Ada soalan tak? Ada sebarang soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada, Ustaz nak tanya. Sekarang ni ada sebarang soalan tak? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Aida ada soalan? Okey, kalau tak ada, Ustaz nak tanya lah. Abdul Azim. Abdul Azim, boleh buka suara tak? Dengar tak suara Ustaz? Abdul Azim. Okey, Ustaz tanya kau. Berkaitan dengan judi dan juga arak, kan? Adakah pada judi dan arak itu pada ada manfaat ataupun tidak dalam kehidupan manusia? Judi, arak dan judi dia tidak memberi sebarang manfaat. Arak itu kalau kita minum, dia akan menghilangkan warasan. Warasan. Okey. Efeknya dia kita kita tak ada yang tidak elok. Okey. Pada ni Abdul Hanan.
Jadi sebenarnya pada judi dan juga pada arak, adakah terdapat pada manfaat pada manusia? Ustaz tanya pada manusia. Ustaz bukan kata kepada orang Islam, tetapi ayat yang digunakan Allah gunakan wa manafi'un linnas. Maksud dekat sini dia tidak menafikan bahawa pada arak dan judi antum hanya nampak dari segi sebahagian tempat, tapi sebahagian tempat yang lain mungkin antum tak nampak. Arak dan judi pada kehidupan manusia sebenarnya dia ada manfaat, tetapi manfaat itu sedikit, kan? Sebab tu dia cakap dekat sini juga wa manafi'ul linnas. Kalau antum dengar apa yang diterangkan kedua penceramah tu, dia kata bahawa pada arak dan judi memang ada manfaat ekonomi, manfaat peluang pekerjaan. Ustaz. Dengan Ustaz. Yang tadi penerangan Ustaz. berkaitan dengan arak dan judi tu, dengar tak? Sebab Ustaz kat kampung lain tak apa clear lah. Dengar tak yang berkaitan penjelasan Dengar sikit je Ustaz, lepas tu dah terputus. arak dan judi tu? Manfaat arak dan judi. Dengar sekejap je Ustaz. Terputus. Dengar sekejap je. Dengar sekejap je, tak dengar daripada, tak jelas, tak dengar dari awal
Okey. Yang penerangan tadi tu dengar tak? Boleh dengar Ustaz. Awal-awal Yang dengar. Yang awal-awal dengar. Yang Ustaz kata sampai yang arak tu memberi manfaat kepada manusia. Okey, yang tu jelas. Ada sebarang soalan tak berkaitan dengan tu? Maksudnya Ustaz nak bagi tahu bahawa kalau ditanya adakah pada arak dan judi itu mempunyai manfaat pada kehidupan manusia, maksudnya ada. Tetapi mudarat dia lebih besar daripada manfaat yang ada. Maksudnya kita tak bolehlah kata langsung tak ada manfaat. Faham tak? Faham Ustaz. Okay. Ada lagi sebarang soalan yang lain tak berkaitan dengan dua tajuk yang dibincangkan berkaitan dengan hukum bunuh yang baru ni? Hukum bunuh tu dia tak jauh sangat dengan apa yang kita bincangkan berkaitan dengan kisos sebelum ni. Ada sebarang soalan? Ada soalan tak? Okey, Ustaz nak tanya Syed. Ya. Dana nak tanya. Tanya. Apa dia soalan? Ustaz, Aha. saya nak tanya tentang minyak wangi. Ya. Kan minyak wangi ada yang ada alkohol. Contoh Ya. macam yang spray tu, dia orang nak bagi spray tu lebih macam spray tu lebih baik. Jadi dia orang akan tambah alkohol. Sebenarnya Nak kekalkan bau wangi tu lebih lama. Sebenarnya boleh dibawa ke solat ke ataupun tak? Okey. Itu soalan dia. Ya Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perkara yang berkaitan dengan minyak wangi yang ada alkohol, dia adalah ada padanya khilaf di kalangan para ulama. Ada sebahagian ulama yang membenarkan dan ada sebahagian ulama yang tidak membenarkan. Pandangan pada ulama yang membenarkan, kerana apa dekat sini, apa yang ada pada minyak wangi itu, sekiranya yang diletak pada minyak wangi itu adalah satu jenis alkohol yang bukan daripada arak. Alkohol yang dia terhasil dengan campuran bahan-bahan kimia, maka ketika itu ia dibenarkan. Antum kena pegang satu kaedah macam ni. Setiap arak adalah alkohol dan bukan semua alkohol adalah arak. Boleh faham tak? Boleh Ustaz. Maksudnya setiap arak adalah alkohol. Sebab semua jenis arak dia termasuk dalam jenis alkohol. Tetapi bukan semua alkohol itu adalah arak. Sebab ada sebahagian alkohol yang dia terhasil dengan campuran bahan-bahan kimia. Contohnya kalau antum masuk dalam makmal kan. Dekat makmal kalau siapa yang ambil sains dan sebagainya, ada riset ataupun penyembuh ubat nyamuk dan sebagainya, kan dalam tu dia ada alkohol. Tetapi alkohol yang ada dalam tu dia bukan bersumberkan daripada arak, tapi dia adalah bersumberkan daripada uji kaji bahan-bahan kimia yang ada. Maka yang diletakkan di dalam minyak wangi itu adalah daripada sumber alkohol yang daripada uji kaji ataupun daripada bahan-bahan kimia yang dicampur-campur dia jadi alkohol. Kalau itu yang diletakkan, maka dekat situ harus untuk kita menggunakannya sebagai minyak wangi dan dia bukan jenis, maksudnya dia tidaklah sampai menghalang kita untuk kita solat dan dia bukan najis. Tetapi kalau memang betul minyak wangi itu diambil daripada alkohol yang hasil perahan tumbuh-tumbuhan, contohnya daripada alkohol daripada jenis perahan anggur ataupun perahan kurma ke perahan apa-apa jenis bijian, maka dekat situ ianya adalah haram. Sebagai contoh, kek kan, orang buat kek kan, dia nak bagi ni, dia ada letak sikit arak. Dia letakkan alkohol tu ataupun dia letakkan arak.
Jadi dekat situ kek tu jadi haram sebab dia letak arak tu. Sebab arak ni selain dia memabukkan, dia adalah juga najis. Jadi yang menyebabkan haramnya pada arak tu selain daripada dia memabukkan, tetapi dia juga adalah najis. Jadi kalau daripada sumber-sumber yang begitu, maka itu yang tak boleh dibawa solat kerana dia adalah najis. Tetapi kalau alkohol itu bersumberkan bahan kajian, maksudnya campuran bahan ni, campur bahan ni jadi alkohol tu. Jadi yang tu, maka yang tu yang dibenarkan oleh para ulama lah. Wallahualam. Boleh terjawab tak soalan? Terjawab Ustaz. Okey. Tapi apa pun meninggalkannya itu adalah lebih aula sebab dia keluar daripada khilaf. Akan tapi kalau nak berpegang kepada keharusan, maka kita berpegang juga kepada pandangan ulama yang membenarkan dengan sebab yang Ustaz bagi tahu tadilah. Ada lagi soalan? Jelas tak setakat ni? Ada soalan lain? Naqiuddin ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Aiman Zakwan? Tak ada Ustaz. Ainul Syakira? Tak ada Ustaz. Amar? Amar ada soalan? Dahiyah ada soalan? Tak ada Ustaz. Haris? Ada soalan tak Haris? Tak ada Ustaz. Amri Faris ada soalan? Tak ada Ustaz. Ain Syawana? Tak ada juga Ustaz. Aida? Ada soalan Aida? Tak ada. Tak dengar suara Aida. Ke line tak clear? Jannah ada soalan? Tak ada dah Ustaz. Asia? Tak ada Ustaz. Fatimah? Tak ada Ustaz. Kalau tak ada. Jelas setakat ni perbincangan yang ada okey. Kita ada baki satu lagi kelas yang Ustaz akan bagi. Bermula 18 hari bulan, akan bermula perbentangan daripada kumpulan-kumpulan yang telah Ustaz tetapkan. Kemudian untuk pelajar-pelajar yang ada di kuis, minggu depan insya-Allah kalau tidak ada sebarang halangan, kita akan mulakan kelas face to face lah. Untuk kelas tutorial, antum diminta untuk hadir. Paling kurang ada 4 kali hadiran kan. Jadi Ustaz minta kerjasama lah. Antum boleh pilih sama ada nak masuk dengan kelas A ataupun kelas B. Jadi siapa yang tak masuk kelas, tak nak masuk kelas A, dia boleh masuk kelas B. Yang penting ada perjumpaan tu. Ataupun antum juga dikira untuk hadir ataupun dikira untuk kehadiran secara face to face ni kalau antum datang jumpa Ustaz untuk sebarang konsentrasi berkaitan dengan assignment, berkaitan dengan apa-apa je lah yang berkaitan dengan subjek. Jadi itu juga dikira sebagai kehadiran untuk kelas face to face paling kurang 4 kali dalam satu sem. Boleh? Boleh Ustaz, insya-Allah. Jelas? Tanya. Okey. Jelas, Ustaz kalau tak ada, Ustaz ada soalan lain tak? Ada soalan tak? Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan assignment. Untuk assignment tu, kan tajuk kami perbandingan di antara tafsir Munir dan juga tafsir Mufassir. Kemudian kan tapi rujukan yang Ustaz nak kan 5 rujukan atau 5 rujukan. Jadi kami kena Bukan.
Yang itu anti salah faham tu. Sebenarnya kalau untuk berkumpulan rujukan digunakan adalah Ibnu Katsir dengan Tafsir Munir je. Yang 5 rujukan tu adalah untuk assignment individu. Yang contohnya anti buat tajuk apa yang berkaitan dengan individu? Hukum apa? Hukum mengumpat. Hukum mengumpat, itu yang kena daripada 5 rujukan kitab tafsir. Kalau berkaitan perbandingan, macam mana antum nak cari rujukan 5 rujukan sedangkan yang ustaz minta tu hanya daripada 2 rujukan? Tak kenalah. Perbandingan berkaitan dengan Tafsir Munir dengan Tafsir Ibnu Katsir. Kenapa nak kena tafsir? Jadi kat situ pun dah tak kena. Jadi untuk yang berkumpulan memang kena 2 kitab tu je lah. Rujuk Ibnu Katsir, rujuk Tafsir Munir. Tapi untuk individu yang antum perlu rujuk 5 kitab tafsir. Boleh? Boleh Ustaz. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan yang lain? Jadi kalau tak ada Ustaz Hasan, sekadar tu perjumpaan kita untuk hari ni. Minta maaf terpaksa gantikan kelas sebab hari Khamis hari tu Ustaz ada meeting dengan bank berkaitan dengan OBE. Jadi tak boleh nak buat kelas bukan Ustaz seorang, semua pensyarah tahfiz kebanyakan pada hari itu batalkan kelas sebab memang semua pensyarah tahfiz terlibat. Jadi yang tu yang Ustaz terpaksa gantikan pada hari ni. Jadi kalau tak ada, sekadar tu perjumpaan kita pada hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fiq atas komitmen antum terhadap kelas. Jadi insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan untuk tajuk tayamum. Jadi kalau tak ada, sekadar itu kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz.